Sosiobudaya fokus fasa baharu hubungan Malaysia-China. Pertukaran hak milik kenderaan hanya melalui sistem pengesahan biometrik. SPR, Polis jamin PRK Teluk Intan lancar. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Hani Muhili. Saya Ivan To. Sebelum ke paparan utama, CCTV di sebuah pusat membeli belah di Ibu Negara berjaya merakam visual suspek kes pembunuhan kejam kanak-kanak di tebing Sungai Klang berhampiran stesen monorail Jalan Tun Sembantan malam semalam. Dan polis kini memanggil beberapa saksi bagi membantu proses fotofit wajah suspek kes terbabit. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Lau Hong Sun, polis masih menyiasat motif sebenar kanak-kanak tersebut. Siti Sofia Imelda, 2 tahun 6 bulan, dilarikan suspek daripada jagaan ibunya daripada kompleks membeli belah yang kemudiannya dibunuh. CCTV memang clear, kita nampak. Okay. Dan foto fit daripada saksi-saksi yang nampak pun kita dah buat. Okay. So hanya untuk kesan dia lah. Tapi dengar dia terjun dalam tu sungai kan. Tapi sampai hari ini belum jumpa lagi. Tengah hari tadi, polis dan pasukan bomber dan penyelamat meneruskan gerakan mencari suspek yang dipercayai terjun ke dalam sungai selepas membunuh mangsa sebaik menyedari beberapa saksi melihat kejadian itu. Suspek dipercayai dihanyutkan arus deras sebaik terjun ke dalam sungai. Hasil pemeriksaan forensik mendapati kanak-kanak malam itu dipercayai dicekik dan dipukul dengan objek keras sebelum lehernya dikerat dengan sepihan seramik. Mayat dituntut waris mangsa petang tadi selepas bedah siasat di Hospital Kuala Lumpur. Selain fokus kepada bidang-bidang yang telah lama terjalin sebelum ini, Perdana Menteri menyeru hubungan fasa baharu Malaysia-China diperluas kepada aspek sosiobudaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Datuk Seri Najib Tun Razak juga menyarankan mekanisme konkret dirancang demi kesinambungan hubungan dan manfaat bersama. Justru hubungan kerjasama antara Malaysia dan China yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang berkisar dalam aspek ini perlulah diperkokohkan. Penekanan pada aspek nilai-nilai murni dan sejagat harus dimantapkan lagi. Selain itu, kerjasama dalam bidang kemanusiaan perlu dibina dan diperkasakan untuk manfaat bersama. Berucap sempena lawatan ke Beijing Foreign Studies University BFSU, Datuk Seri Najib mahu nilai tambah diberikan kepada kerusi pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di China. Kerusi yang mula diisi pada tahun 2008 perlukan pendekatan baru bagi memantap peranannya. Di samping itu, usaha-usaha meningkatkan kerjasama penerbitan dan penterjemahan perlu dipertingkat, terutama karya-karya ulung bagi kedua-dua buah negara. Kolaborasi dalam penyelidikan sejarah juga penting. Terdapat sebilangan sejarah Malaysia yang telah dikutip dan dicedok dari sumber Eropah dan negara Barat. Justru melalui kerjasama dalam bidang penyelidikan ini, penyelidik dari Malaysia boleh bekerjasama dengan penyelidik dari China dalam menjalankan kajian ilmiah dan menyelongkar sumber-sumber serta catatan sejarah termasuk perkembangan muasir berkenaan negara Malaysia. Perdana Menteri turut menyarankan program penghantaran dan pertukaran pelajar diteruskan secara berkala. Peluang dan insentif perlu ditambah bagi pelajar yang layak dari China untuk menyambung pengajian dalam bidang bahasa Melayu dan sastra di Malaysia dan sebaliknya.
Dalam lawatan kali ini, Perdana Menteri turut dianugerahkan kedoktoran terhormat oleh Beijing Foreign Studies University. Dan satu persidangan antarabangsa Pengajian Melayu 2014 hubungan Malaysia-China juga diadakan serentak lawatan Datuk Seri Najib ke universiti itu. Bertemakan melestari hubungan budaya ke arah memperkukuh persahabatan Malaysia-China, persidangan disertai 200 peserta dari 6 buah negara. Ini termasuk 138 pembentang kertas dari Malaysia, China, Indonesia, Belanda, Korea dan Thailand. Ia dijadual berlangsung hingga Isnin ini. Pada majlis sama, Perdana Menteri melancarkan 3 buah buku, Kamus Cina Melayu Dewan, Kajian Bandingan Pantun Melayu dengan Nyanyian Rakyat Tiongkok dan Eksplorasi Pengajian Melayu Cina terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta United Publishing House Sdn Bhd. Hakikatnya, kerjasama yang terjalin antara BFSU dengan dunia pengajian Melayu telah lama apabila Jabatan Pengajian Melayu ditubuhkan sejak tahun 1961. Seterusnya, memorandum persefahaman telah ditandatangani antara BFSU dengan DBP pada tahun 1995 dan guru-guru BFSU telah dihantar ke Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengikuti kursus dalam bahasa Melayu. Penubuhan jurusan Bahasa Melayu BFSU sehingga kini telah melahirkan ramai pegawai diplomat, jurubahasa serta penyiar yang menguasai bahasa Melayu. BFSU dan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya juga turut bekerjasama dalam program pertukaran pelajar. Sebelum beredar, Datuk Seri Najib turut menghadiri upacara penanaman pokok di BFSU. Bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta penutur. Malah seawal kurun ke-15, dinasti Ming di China telah menubuhkan Jabatan Bahasa Asing dengan bahasa Melayu sebagai komponen utama. Beberapa tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University BFSU yang ditemui juga mengakui bahasa Melayu bukan saja indah pada bahasanya, malah makin mempunyai nilai di mata dunia. Laporan wartawan Rashidah Abu Johan di Beijing, China. Kagum seketika apabila mendengar Chang Jingling memulakan bicara. Walaupun beliau berasal dari negara China, namun salah seorang tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di BFSU ini sangat petah dan tidak kekok bertutur dalam bahasa Melayu. Malah beliau yang mempunyai nama Melayu iaitu Melati sangat suka menonton iklan raya Petronas kerana ia tersirat keindahan kebudayaan Melayu. Melati mengambil pengajian bahasa Melayu pada tahun 2001 di Universiti Komunikasi Beijing dan pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun setengah. Saya suka menonton filem Malaysia dan iklan Petronas kerana filem-filem itu sangat menarik dan apabila saya menonton filem itu kadang-kadang saya terharum kerana ceritanya dan saya juga suka mendengar muzik-muzik Malaysia. Manakala Han Xiao atau nama Melayunya Indah menganggap bahasa Melayu merupakan bahasa yang tinggi nilainya dari segi kebudayaan dan di dunia. Saya rasa bahasa Melayu dia adalah satu bahasa yang potensi sebab di Asia Tenggara ini bukan sahaja Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu tetapi Brunei, Singapura, Indonesia juga. Jadi saya rasa ruang dia sangat luaslah. Jadi masa tahun 2002 itu saya pilih bahasa Melayu dan masuk BFSU belajar. Turut mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan ke BFSU ialah Tan Sri Dr. Rais Yatim iaitu Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Malaysia. Beliau berharap bahasa Melayu dapat dijadikan sebagai bahasa diplomatik dunia pada masa akan datang. Jangan berasa ketinggalan atau berasa kecil yang bahasa Melayu kita berada di tahap yang sedemikian pada hari ini. Kita mesti mendukung supaya bahasa kita menjadi salah satu daripada bahasa ulung yang disegani dan penuh dengan syarat-syarat komunikasi yang berkemampuan. Malaysia dan China juga mempunyai hubungan yang akrab dalam bidang pendidikan. Kini terdapat 10,000 pelajar China belajar di Malaysia dan 6,000 pelajar Malaysia yang belajar di China. Setakat ini telah ada 7 buah universiti di negara China yang mempunyai jurusan bahasa Melayu, termasuk Beijing Foreign Studies University ataupun BFSU. Rashidah Abu Johan bersama juru kamera Syarifuddin Ashad, Beijing RTM. Baik, kita beralih ke perkembangan lain.
Orang ramai diminta tidak terburu-buru memberi hukuman, sebaliknya bertenang berkaitan isu coklat Cadbury yang dikatakan mengandungi DNA babi. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Othman Mustafa memberi jaminan tindakan sewajarnya akan diambil. Setakat ini 15 sampel coklat tersebut sudah dihantar ke Makmal Jabatan Kimia Malaysia untuk diuji dan keputusan ujian itu akan diketahui Rabu ini. Dalam pada itu, syarikat Cadbury Malaysia dalam satu kenyataan media hari ini mempertahankan pendirian bahawa sijil halal mereka adalah sah dan produk keluaran syarikat itu mempunyai piawaian pelabelan yang dibenarkan. Syarikat itu juga komited untuk menyelesaikan kebimbangan dalam kalangan pengguna berkaitan dua produk coklat keluarannya. Pihaknya sentiasa mematuhi garis panduan halal JAKIM seperti ditetapkan dalam prosedur menu pensijilan halal Malaysia dan jaminan akan terus bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan bagi memastikan amalan syarikat itu bertepatan dengan aspek kepenggunaan di negara ini. Berkuat kuasa 1 Jun ini, semua urusan pertukaran hak milik kenderaan hanya boleh dilakukan melalui sistem pengesahan biometrik. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad berkata sistem itu telah diperkenalkan secara berperingkat mulai 1 April lepas. Beliau berkata kaedah itu memudahkan pemilik lama dan baharu dengan mereka tidak perlu hadir serentak di kaunter bagi membuat pengesahan biometrik. Sebaliknya, pemilik berdaftar dan pemilik baharu boleh hadir di mana-mana kaunter JPJ berdekatan secara berasingan dengan syarat pengesahan itu perlu dibuat dalam tempoh 7 hari. Kaedah baharu itu selaras dengan program transformasi JPJ di bawah pelaksanaan sistem MySikap. Ia dapat mengelak berlakunya pertukaran hak milik kenderaan tanpa diketahui pemilik asal dan mengurangkan peranan orang ketiga. Selain itu, pertukaran hak milik kenderaan juga boleh dilakukan secara dalam talian mulai 1 Jun ini. Namun pengguna sebelum itu perlu hadir ke kaunter JPJ untuk mendapatkan nombor ID serta membuat pengesahan biometrik. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan PDRM sedang bekerjasama dengan Polis Antarabangsa atau Interpol bagi mengesan anggota militan yang bersembunyi di negara ini serta rakyat tempatan yang melindungi mereka. Sentiasa membuka mata dan telinga kita dan kita memantau kumpulan-kumpulan orang persendirian yang mana akan mengancam negara dan keselamatan rakyat kita, kita akan segera ambil tindakan sebelum mereka melakukan apa-apa kemusnahan. Polis katanya tidak menolak kewujudan kes-kes penduduk tempatan yang bersekongkol dan memberi pelindungan kepada anggota militan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Perhimpunan Pegawai Awam PDRM ke-8 bersama Ketua Polis Negara sempena peringatan Hari Polis ke-207. Ya, esok hari mengundi bagi Pilihan Raya KCPRK Parlimen Teluk Intan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah bersedia dan yakin proses pengundian akan berjalan lancar. Menurut Pengarah SPR Perak Ahmad Adli Abdullah, 947 petugas dan pegawai SPR telah dilantik bagi melicinkan proses pilihan raya sehingga penjumlahan undi selesai. Biasanya, pada besok hari, seramai 59,927 orang akan layak untuk mengundi, dan kita mengharap semua ataupun pemilih-pemilih ini akan keluar mengundi dan daripada kepada pemilih-pemilih ni kita haraplah jangan bimbang khususnya semasa proses pengundian berlaku. Dan kepada pemilih-pemilih atau pengundi-pengundi ini, kita harap sangat supaya dapat keluar awal untuk memastikan proses pengundian dapat berjalan lancar.
Beliau sebelum itu melakukan semakan terakhir di Pusat Penjumlahan Undi di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Rahman Talib. Pengundi turut diingatkan membawa kad pengenalan serta melakukan semakan status dan tempat mengundi sebelum menunaikan tanggungjawab masing-masing. SPR hanya menyediakan barung semakan di setiap pusat mengundi yang mempunyai lebih daripada satu saluran bagi memudahkan pengundi membuat rujukan. Daripada 35 pusat mengundi, hanya satu sahaja yang akan ditutup lebih awal iaitu pada jam 4 petang di Ladang Sungai Timah. Manakala keputusan rasmi akan diumumkan selewat-lewatnya pukul 9 malam. Kecuali di Ladang Sungai Timah akan bermula selepas jam 4 petang. Kemudian peti-peti undi dan juga borang 14 akan dibawa balik ke pusat penjumlahan rasmi undi di sini oleh semua KTM dan akan diserahkan kepada Datuk Ibrahim sebagai pegawai pengurus untuk tujuan penjumlahan. Ya. Pengundian awal telah berlangsung 27 Mei lalu. Polis mengingatkan penyokong atau parti bertanding dalam PRK Teluk Intan supaya tidak mendirikan barung panas di luar pusat mengundi. Ketua Polis Perak, Datuk Akhil Sani Abdullah Sani juga memberi amaran jangan ada mana-mana pihak yang cuba meminta kad pengenalan orang awam untuk tujuan pemeriksaan atau apa sahaja alasan sekalipun. Perlu saya ingatkan sekali lagi di sini bahawa tidak ada mana-mana orang awam boleh meminta mana-mana orang menunjukkan kad pengenalan untuk diperiksa. Ya, hanya pihak polis, SPR dalam perkara ini ataupun yang boleh memeriksa, meminta kad pengenalan diperiksa. Ya? Tidak ada mana-mana orang. Ya? Mana-mana orang tidak dibenarkan untuk meminta kad pengenalan orang lain atau memaksa orang lain menunjukkan kad pengenalan untuk diperiksa. Ya? Itu perlu kita tegaskan di sini. Walaupun tujuan mereka baik untuk melancarkan pergerakan dan sebagainya, kita percaya pihak SPR telah meletakkan sejumlah petugas yang lebih daripada mencukupi untuk membantu melancarkan pengundi-pengundi. Datuk Akhil Sani turut mengingatkan kedua-dua parti politik bertanding agar tidak berkempen selepas jam 12.30 malam kerana perbuatan itu melanggar Akta Pilihan Raya. Beliau ditemui media selepas Majlis Taklimat dan Amanat oleh Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Salih Mat Rasid di Markas Taktikal Teluk Intan. Polis sudah bersedia untuk menghadapi proses pengundian esok. Sejumlah anggota telah ditugaskan bagi mengawal keadaan di Teluk Intan termasuk kesesakan lalu lintas. Yang menariknya, PRK Parlimen Teluk Intan kali ini memperlihatkan pertembungan dua generasi dengan ideologi berbeza yang dipertemukan dalam gelanggang yang bakal menentukan masa depan penduduk Teluk Intan. Analisis PRK Parlimen Teluk Intan bersama wartawan Margaret Gambang. Seramai 59,927 pengundi berdaftar di Parlimen Teluk Intan bakal menjalankan tanggungjawab mengundi esok bagi menentukan wakil rakyat yang bakal membawa suara mereka di Parlimen. Menariknya, pertembungan 1-1 antara calon Barisan Nasional BN Datuk Mah Siew Keong dan calon DAP Diana Sofia Muhammad Daud mencetus kelainan apabila kedua-dua parti mengambil pendekatan berbeza dalam meletakkan calon. Diana yang dikatakan memiliki ciri 3B dalam laungan kempen DAP iaitu beauty, brain dan bravery digambarkan sebagai suara generasi muda yang bakal membuktikan kepelbagaian wajah DAP. Ia dikatakan bukti DAP parti berbilang bangsa dengan memberi peluang kepada wanita Melayu dan dalam kempen bekas setiausaha politik Lim Kit Siang ini, Diana lantang menyentuh usaha meruntuhkan benteng perkauman dan agama. Namun kelantangan Diana seakan terhalang apabila lebih banyak berdiam apabila diasak soalan mengenai hudud yang jelas ditentang DAP. Pengetahuannya mengenai Teluk Intan juga terbatas kerana sebelum ini khidmatnya banyak tertumpu kepada majikannya sebagai orang kuat DAP bukannya mendalami masalah penduduk Teluk Intan.
Situasi Diana jauh berbeza dengan Datuk Mah Siu Kiong, anak tempatan yang sebelum ini menjadi ahli Parlimen Teluk Intan selama 2 penggal sejak pilihan raya umum 1999. Rekod cemerlangnya sebagai wakil rakyat Teluk Intan membangunkan kawasan ini juga membuktikan dia mampu berkhidmat untuk rakyat. Pengaruh Datuk Mah nyata kuat kerana pernah menjawat jawatan Timbalan Menteri dan kini menjadi Presiden Gerakan. Kedudukan kukuh itu jugalah membuahkan keyakinan Perdana Menteri untuk menjanjikan jawatan menteri dalam Kabinet jika Datuk Mah memenangi PRK ini. Ia dilihat satu sinar baharu kepada penduduk Teluk Intan melalui hubungan rapat wakil rakyat dengan Kerajaan Persekutuan, apatah lagi di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional, tiada yang tertinggal dan tiada yang terpinggir. Siapapun calon yang bakal dipilih oleh penduduk Teluk Intan untuk menjadi wakil rakyat di parlimen ini pasti menggalas tanggungjawab yang besar untuk membela nasib rakyat dan meneruskan aspirasi mereka mendapat kehidupan yang lebih baik dengan pembangunan dan juga perancangan yang teratur pada masa akan datang. Namun, tanggungjawab yang paling besar sekali adalah bagi penduduk sendiri sebagai pengundi untuk memilih calon yang dapat membela dan berkhidmat untuk mereka. Buatlah pilihan yang bijak untuk masa depan anda. Margaret Gambang untuk Berita TV1. Umat Islam perlu terus menyokong usaha kerajaan membangunkan mereka dalam pelbagai aspek termasuk ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata meskipun ada pihak yang cuba mempersoal kedudukan agama Islam di negara ini, kerajaan masih berpegang teguh kepada prinsip yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Dalam keadaan yang mencabar pada masa ini, umat Islam di Malaysia juga perlu kekal bersatu padu untuk mendukung perjuangan Islam dan menjadi contoh kepada masyarakat negara lain. Tan Sri Muhyiddin berucap pada Majlis Jamuan Rakyat di Masjid Sultan Idris II, Teluk Intan, Perak. Beliau sebelum itu menunaikan solat Jumaat dan menyertai jemaah masjid bertahlil bagi almarhum Sultan Azlan Shah, turut serta Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Negara berdasarkan kepada ahadis sunnah wal jamaah ini ditekankan. 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad mencatatkan premium 7 sen dengan harga pembukaan RM1.45 sesaham apabila disenaraikan buat pertama kali di Bursa Malaysia hari ini. Tawaran awam permulaan IPO pengendali kedai serbaneka milik bilioner Tan Sri Vincent Tan itu berjaya mengumpul RM731.8 juta menjadikannya IPO terbesar tahun ini di Malaysia dan ketiga terbesar di Asia Tenggara. Menurut pengarah eksekutif Bukan Bebas 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad, Ho Meng, hasil daripada penyenaraian itu akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur teknologi maklumat syarikat tersebut. One of the utilization of the proceeds that we raised from this IPO is to upgrade our IT infrastructure that will also enable us to do the GST, both at the store level and also at the back end. Syarikat itu turut merancang menggunakan hasil tersebut untuk membuka 600 kedai dan mengubah suai 600 kedai sedia ada antara 2014 dan 2016. 7-Eleven kini mempunyai 1,583 cawangan di seluruh negara, menjadikannya kedai rantaian terbesar di Malaysia. Maxis Berhad menyasarkan peningkatan pertumbuhan segmen pasca bayar tahun ini dengan produk terbaharunya Maxis One Plan. Ketua Perniagaan Penggunanya Dushian Vaitianadan berkata pelan itu bertujuan memenuhi keperluan 3 segmen pasca bayar iaitu pengguna internet tinggi, pengguna internet pertengahan dan pengguna internet rendah. Setakat ini, Maxis mempunyai seramai 2.8 juta pelanggan yang melanggani pelan pasca bayar Maxis daripada 13 juta pelanggan keseluruhannya. It's all about, it's focused around providing the best internet experience for our customers. So we're working very hard to ensure that our customers have a worry-free experience, a great network experience, as well as to have plans that are flexible and allows them to use more and more internet.
Beliau ditemui media selepas melancarkan pelan pascabaya One Plan di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau berkata Maxis juga berharap untuk meningkatkan sumbangan internet mudah alih kepada pendapatan kumpulan yang kini berada pada kadar 50%. Ini kerana kebanyakan syarikat telekomunikasi di negara-negara maju mampu mencapai sehingga 70% sumbangan daripada segmen tersebut. Jump Street Malaysia Sdn Bhd menyasarkan 500,000 pengunjung membanjiri taman tertutup trampolin pertama di Malaysia tahun ini. Berkeluasan melebihi 37,000 kaki persegi, taman trampolin ini merupakan yang terbesar di Asia. Ketua Pegawai Eksekutif Jump Street Malaysia, Duncan McGilligan, bercadang untuk membuka lebih banyak taman trampolin di Malaysia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. We're looking at perhaps another centre here already in KL. So we're looking at 4 or 5 centres here in Malaysia, Penang and Johor. Another one here in the KL, in the Klang Valley probably, over the next couple of years, and probably 8 to 10 in Asia over the next 3 to 5 years. Jump Street telah direka sebagai sebuah platform rekreasi dan kecergasan dengan mengadaptasi teknologi trampolin berkualiti tinggi yang diimport dari Amerika Syarikat. Syarikat itu juga menyediakan khidmat pelatih dan kecergasan serta dipantau pengadil dan pihak keselamatan. Taman itu akan dibuka secara rasmi kepada orang ramai esok dengan kadar bayaran antara RM17 dan RM25 bagi tempoh sejam. Masyarakat pelbagai kaum di negara ini harus menghargai peluang meraihkan acara-acara istimewa berkaitan budaya dan tradisi masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata dengan cara ini, setiap rakyat dapat mengenali secara lebih dekat keistimewaan sebagai rakyat Malaysia. Datuk Seri Najib menyatakan perkara itu dalam catatan blognya kepada kaum Kadazan Dusun dan Dayak yang meraihkan Pesta Keamatan dan Gawai. Kata beliau, kedua-dua perayaan itu dapat memupuk sikap untuk lebih berusaha kepada kedua-dua kaum terbabit. Pesta Keamatan diraihkan di Sabah mengingatkan rakyat tentang keberkatan yang diterima daripada hasil tuaian, manakala Pesta Gawai simbol perpaduan dan perjuangan bagi masyarakat Dayak di Sarawak. Kementerian Kesihatan akan mengkaji pengenalan sistem ganjaran untuk fasiliti dan pengamal perubatan bagi meningkatkan perkhidmatan jagaan kesihatan di negara ini. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menjelaskan ia bagi memastikan sistem itu seiring dengan usaha kementerian membangunkan sistem pengurusan berasaskan keputusan sektor dan daftar perubatan kebangsaan. Model dari beberapa negara sedang dikaji seperti sistem kesihatan kebangsaan British yang memberi ganjaran berasaskan hasil kepada pengamal perubatan jagaan premier. So even in the government clinics, we are trying to put it how clinics will do better performance and output. We might give them more support to develop certain facilities. Within that system, how we can actually promote some kind of incentivizing. Okay. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat saintifik tahunan ke-44 Persatuan Ortopedik Malaysia MOA di Ibu Negara. Ya, sekurang-kurangnya 50,000 kaunselor diperlukan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menangani krisis dan konflik dalam negara serta masyarakat. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata khidmat kaunselor amat diperlukan terutama ketika berdepan insiden besar seperti tragedi MH370. Menurut beliau, sejak 2006, lebih 50,000 pelanggan telah mendapatkan khidmat kaunseling melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Ketika ini, seramai 5,082 kaunselor berdaftar di bawah kementerian. Oleh kerana angka tersebut terlalu kecil, kaunselor-kaunselor di seluruh negara diseru tampil mendaftar segera. Saya juga menyarankan kepada mereka mana-mana di luar sana yang sudah ada kelulusan di dalam bidang kaunseling, tapi dia mesti berdaftar dengan lembaga kaunselor di bawah kementerian saya, barulah mereka dapat praktis menjadi kaunselor.
So kami mengeluh-ngeluhkan mungkin ramai yang di luar sana yang dah ada kepakaran ini tapi dia tak berdaftar. So datang, come forward. Beliau ditemui selepas merasmikan program Bicara Keluarga Sakinah anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM di UKM Bangi, Selangor. 6 senator mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara hari ini. 4 daripadanya pelantikan semula, 2 lagi pelantikan baharu. 4 senator dilantik semula itu ialah Datuk Yunus Kurus, Datuk Seri Said Ibrahim Kadir, Datuk Chin Su Pin dan Nurliza Abdul Rahim yang akan berkhidmat untuk penggal kedua bagi tempoh 3 tahun. 2 senator yang baharu dilantik ialah Timbalan Ketua UMNO Bahagian Sungai Petani Syahanim Muhammad Yusof dan bekas Ketua UMNO Bahagian Jerai Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah. Syahanim 41 tahun berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan perniagaan kepujian daripada Universiti Utara Malaysia dan pernah menjadi naib ketua Puteri UMNO. Datuk Muhammad Suhaimi 56 tahun, kini Bendahari Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam. Kesemua mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang. Tan Sri Abu Zahar dalam ucapannya mengingatkan ahli Dewan supaya memahami, menghayati, mendukung dan mempertahan perlembagaan negara. Beliau turut menasihatkan mereka supaya menjaga tingkah laku, menerapkan sikap hormat menghormati dan sopan semasa membahaskan hujah di Dewan Negara. Sungai Long dekat Kuala Langat, Selangor menjadi lokasi tinjauan SPRM, KPDNKK serta Jabatan Imigresen yang bertindak hasil laporan berlaku kegiatan curi pasir di kawasan itu. Soalnya, apa tindakan yang telah diambil pasukan petugas khas Kumpulan Semesta Sendirian Berhad KSSB yang ditubuhkan kerajaan negeri sejak 3 tahun lalu? Adakah penubuhannya sekadar menutup mata? Turun padang bersama pihak berkuasa bagi melihat sendiri senario itu Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor Datuk Seri Nur Omar yang menyela tindakan kerajaan negeri yang disifatkan ibarat cakap tak serupa bikin. Pasukan khas terbabit juga seperti bermain wayang dengan sentiasa memberi alasan walaupun tiada sebarang tindakan dikenakan terhadap dalang sebenar. Di mana janji-janji Menteri Besar yang mendakwa bahawa kerajaan Selangor adalah kerajaan yang telus, yang menggunakan pasir dengan bijak, dengan bertindak tegas, menubuhkan jawatan kuasa petugas. Ini semua omong-omong kosong yang dibawa oleh kerajaan negeri. 3 loji galian pasir yang sering melakukan kegiatan itu didedahkan antaranya di Bandar Sangway, Semenyih, Sungai Long, Kajang dan Kampung Menyorok, Batang Kali. Selaku tuan rumah Sukan Malaysia ke-17 Perlis berusaha melakukan yang terbaik bagi memastikan kelancaran perjalanan kejohanan itu. Bagaimanapun, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man menyifatkan insiden bumbung kanvas pusat akuatik terkoyak semalam hanya satu masalah kecil dan ia tidak menjejaskan kelancaran tamasya itu. Bercakap kepada RTM, beliau memberitahu ketiadaan bumbung tidak memberi kesan besar terhadap kelancaran pertandingan kerana acara renang dan akuatik tetap diteruskan. Beliau bagaimanapun tetap mahu siasatan mengenainya dijalankan. Menurut Datuk Seri Azlan, pasukan forensik Jabatan Kerja Raya sedang menyiasat punca kanvas itu terkoyak. Katanya, pasukan forensik juga menyiasat sama ada material yang digunakan pihak pembekal memenuhi standard yang ditetapkan. Dia sama ada laporan itu cepat atau lambat, dia tidak ada kesannya kepada perjalanan penganjuran acara-acara sukan di kolam renang itu. Cuma kita nak tahu sama ada kualiti material yang digunakan oleh pihak kontraktor seperti mana yang disupplykan oleh pihak supply itu memenuhi standard ataupun specs yang telah ditetapkan, itu sahaja. Dalam pada itu, beliau memberitahu terdapat simptom awal keracunan makanan membabitkan atlet namun ia tidak serius.
Keadaan pusat akuatik di Kompleks Sukan Negeri disahkan selamat untuk acara terus dilangsungkan. Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis mengesahkannya selepas bumbung kanvas yang koyak ditiup angin kencang semalam telah pun diturunkan. Bagaimanapun siasatan tetap dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk M. Saravanan tidak mahu orang ramai membuat pelbagai andaian kerana ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya membiarkan JKR menjalankan tugas mereka tanpa sebarang gangguan. Pertandingan tetap akan dijalankan di pusat akuatik berkenaan kerana tanpa bumbung ia tidak akan menjejaskan acara kecuali pada hari hujan acara akan ditangguhkan. Pada masa yang sama saya bukan nak tuduh alasan lain. Tetapi saya minta JKR kaji. Itu mungkin makan masa sedikit. Sama ada betul-betul puncanya adalah hujan ataupun low spec ataupun poor finishing of the kalau saya lihat seluruh Perlis semua bumbung jatuh saya percaya hujan. Kalau ini satu je percaya dan something must be wrong, isn't it? Saya tak nak blame anyone. Ini bidang kuasa JKR, biar JKR mengkaji. Beliau ditemui selepas melawat pusat akuatik berkenaan hari ini disertai Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Seri Zulkifli Embong. Berita nasional berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung perlawanan separuh akhir bola sepak Piala FA. Dan visual lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan delegasi Malaysia ke masjid terbesar dan tertua di Beijing iaitu Masjid New Jie di daerah Xuanwu menutup paparan kami malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.